Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah penyelia saya, Encik Mansur bin Cik Tom, serta pensyarah penilai pertama, Encik Ahmad bin Omar, dan pensyarah penilai kedua, Dr. Rofishah binti Rashid. Saya Rasul bin Rosli, PISMP Bahasa Melayu Semester 8 akan membentangkan kajian tinjauan saya yang bertajuk pengaplikasian peta kreatif iaitu peta minda dalam menulis karangan Bahasa Melayu bagi murid tahun 5. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Al-Chalamal Begavati 2005, guru bahasa Melayu memahami masalah dalam mengajar penulisan karangan bahasa Melayu kerana terdapat ramai murid yang suka memahami pengajaran menyebabkan ramai murid yang masih kurang mahir dalam membina penulisan karangan kerana murid tidak didedahkan dengan kaedah dan teknik yang betul dalam membuat penulisan karangan. Definisi operasional. Yang pertama, KEBAT, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, di mana menurut Chiu Fong Peng dan Zul Hazmi Hamad 2018 menyatakan KEBAT mampu menguji aras menganalisis, menilai, mencipta berdasarkan taksonomi Bloom, semakan semula daripada taksonomi Anderson, iaitu KEBAT merupakan aras paling tinggi dalam hierarki proses kognitif. Yang kedua, peta kreatif iaitu peta minda. Peta kreatif iaitu peta minda ini merupakan alat berfikir yang dipersembahkan secara visual dan memudahkan murid untuk mencatat nota dan isi penting. Yang ketiga, penulisan karangan. Menurut Nurul Hasyah Abdullah, Zamri Muhammad dan Nur Azwa Hanun, Nur Syair 2016 menyatakan bahawa karangan adalah perlakuan bahasa yang terdapat peraturan tentang penggunaan bahasa. Seterusnya, penyataan masalah. Yang pertama, menurut Cik Zanaria, Cik Hassan dan Fazila Abdul Rahman 2011, terdapat murid yang tidak memahami kehendak soalan dalam penulisan karangan, menyebabkan murid akan mempunyai masalah untuk memulakan proses menulis karangan apabila kekurangan idea dan menjadikan karangan yang dihasilkan adalah tidak bermutu. Dan penyataan masalah yang kedua, menurut Robiatun Ibrahim dan Jamaluddin Badusah 2015, keputusan peperiksaan yang diperoleh menunjukkan masih ramai murid yang di sekolah rendah yang belum menguasai penulisan karangan. Baik, objektif kajian saya. Terdapat dua objektif kajian saya, yang mana pertama, mengenal pasti kekerapan pengaplikasian peta kreatif iaitu peta minda terhadap penulisan karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun 5 di sekolah rendah. Yang kedua, objektif kajian saya mengenal pasti keberkesanan peta kreatif dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Baik, itu dua objektif kajian saya. Seterusnya, persoalan kajian. Persoalan kajian saya terdapat dua persoalan kajian, iaitu yang pertama, adakah murid mengaplikasikan peta kreatif iaitu peta minda dalam penulisan karangan bahasa Melayu? Dan yang kedua, apakah keberkesanan penggunaan peta kreatif iaitu peta minda terhadap penulisan karangan bahasa Melayu? Baik, seterusnya teori kajian pada kajian saya. Teori yang digunakan iaitu teori taksonomi Bloom Anderson 2011, semakan taksonomi Bloom 1964. Baik, taksonomi ini menekankan tentang tahap-tahap dalam kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT,
di mana menurut Kamaruzaman 2012, taksonomi ini merupakan pengelasan, iaitu pengkelasan secara sistematik bagi proses berfikir dan belajar. Pengelasan ini sebenarnya membantu guru untuk mengukur keupayaan murid. Baik, seterusnya, metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini di mana menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan reka bentuk kajian yang menjadi pilihan ialah kajian tinjauan. Baik, populasi dan sampel. Populasi murid di Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal seramai 140 murid bagi murid tahun 5. Baik, jadi disebabkan 140, kita hanya memerlukan sampel sebanyak 104 murid, di mana kita mempunyai 39 murid lelaki dan 65 murid perempuan. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik. Bagi kesahan soal selidik ini, dua pakar telah mengesahkan bahagian kandungan dan bahasa. Baik, soal selidik ini diedarkan melalui borang selidik melalui Google Form. Kebolehkepercayaan bagi soal selidik ini yang mendapat nilai Alpha Cronbach iaitu 0.828. Baik, bagi analisis data, kita menggunakan analisis deskriptif iaitu mean, median dan sisihan piawai. Tahap penskoran dibahagikan kepada 4 tahap iaitu rendah, sederhana rendah, sederhana tinggi dan tinggi. Baik, itu merupakan analisis data. Seterusnya, dapatan kajian. Kembali kepada objektif kajian kita iaitu mengenal pasti kekerapan pengaplikasian peta kreatif iaitu peta minda terhadap penulisan karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun 5 di sekolah rendah. Baik, berdasarkan dapatan kajian ini, keseluruhan min ialah 2.99 dan mendapat sisihan piawai pula sebanyak 0.65. Baik, berdasarkan soal selidik ini, min yang tertinggi ialah 3.47 iaitu pada penyertaan saya suka membuat peta minda sebelum menulis karangan bahasa Melayu dengan sisi piawainya iaitu 1.31. Berdasarkan jadual taburan bilangan responden, kita dapat lihat iaitu keseluruhan min 2.99 dan sisihan piawainya iaitu 0.65. Baik, berdasarkan dapatan kajian sebentar tadi, kesimpulannya, interpretasi skor min menunjukkan murid-murid berada di tahap sederhana yang sepatutnya sudah berada pada tahap yang sangat tinggi. Dapatan ini selari dengan kajian Nur Farila 2015 yang menyatakan tahap pengetahuan responden masih lagi berada di tahap yang sederhana. Baik, dapatan kajian untuk menjawab persoalan kedua, kembali kepada objektif kajian kita sebentar tadi iaitu mengenal pasti keberkesanan peta kreatif iaitu peta minda dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Baik, berdasarkan dapatan kajian ini, keseluruhan min ialah 2.96 dan sisihan piawai pula sebanyak 0.56. Berdasarkan soal selidik ini, min tertinggi ialah 3.30 iaitu pada penyertaan menulis karangan bahasa Melayu berpandukan peta minda adalah menyeronokkan serta mudah dengan sisihan piawai iaitu 1.253. Berdasarkan jadual tersebut, kita dapat lihat keseluruhan min iaitu 2.96 dan sisihan piawai iaitu 0.56. Jadi berdasarkan dapatan kajian sebentar tadi, kesimpulannya murid-murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal kebanyakan bersetuju bahawa peta minda sangat memudahkan proses menghasilkan karangan bahasa Melayu. Namun begitu, hasil dapatan ini juga menunjukkan interpretasi skor min murid masih berada pada tahap sederhana sahaja. Baik, kita teruskan dengan implikasi kajian iaitu mempunyai dua implikasi dalam kajian saya iaitu implikasi terhadap pembelajaran murid dan implikasi terhadap pengajaran guru. Baik,
Yang pertama, implikasi terhadap pembelajaran murid. Penggunaan peta minda sebenarnya mampu menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan kritis. Selain itu, dengan menggunakan peta minda, para murid akan terlibat secara aktif dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Selaras dengan pendapat Mukherjee tahun 1996 serta Steele 2005 yang menyatakan bahawa penggunaan peta minda boleh menyeronokkan murid. Baik, implikasi terhadap pengajaran guru. Dapatan kajian membuktikan bahawa peta minda merupakan bahan pengajaran penting dalam pembelajaran dan pengajaran para murid. Kajian juga membuktikan bahawa bahan pengajaran yang berbentuk visual bukan sahaja memudahkan para murid mengingat idea-idea penting, akan tetapi turut memudahkan murid menghuraikan isi-isi penting tersebut. Baik, kita teruskan dengan cadangan kajian. Baik, yang pertama, pelbagaikan pendekatan, iaitu dari segi temu bual, pemerhatian dan sebagainya, supaya data yang diperolehi lebih teliti serta tepat. Baik, yang kedua, kajian ini juga perlu diperluaskan di sekolah-sekolah lain supaya kita dapat lihat guru adakah mereka menggunakan teknik-teknik ini untuk mengajar murid dalam menulis karangan bahasa Melayu. Yang ketiga, pengkaji juga boleh menambahkan instrumen kajian supaya data-data yang diperolehi lebih berkualiti. Kemudian yang keempat, pengkaji juga boleh memfokuskan perbezaan pelaksanaan peta minda antara negeri ataupun daerah. Seterusnya, pengkaji juga boleh mengkaji hubungan dengan pemboleh ubah selain pengaplikasian. Contohnya, kaedah pengajaran, inovasi pengajaran, kreativiti guru itu sendiri dan lain-lain pemboleh ubah yang sesuai. Baik. Terakhir daripada saya iaitu rumusan kajian. Kesimpulannya, kajian ini telah menunjukkan hasil bahawa tahap pengaplikasian peta kreatif iaitu peta minda dalam menulis karangan bahasa Melayu adalah hanya di tahap yang sederhana. Kajian ini akan memberi impak yang sangat baik kepada guru bahasa Melayu, khususnya bagi memperkasakan penggunaan peta minda dalam menulis karangan bahasa Melayu dengan lebih meluas dan menyeluruh serta efektif. Baik, itu sahaja daripada saya, Rasul bin Rosli. Sekian, terima kasih.